Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam binti Syamadin daripada kelas A di 2412A. Okey, pada hari ini saya dan juga ahli kumpulan saya akan membincangkan satu topik yang bertajuk falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang kita nak bincangkan ini, saya akan terangkan dahulu apa maksud pendidikan Islam dari secara umumnya. Okey, maksud pendidikan Islam secara umumnya adalah satu usaha berterusan yang bersepadu dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk diri, mengasuh peribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, untuk apa? Untuk meningkatkan potensi diri, bukan sahaja daripada sudut fizikal tapi daripada sudut spiritual, emosi, intelek dan juga sosial. Okey, dengan mengamalkan konsep pendidikan Islam ini, kita akan menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab, bukan sahaja terhadap kita sesama manusia, tapi terhadap Tuhan kita, iaitu Allah SWT dan juga alam semesta, dan insya-Allah kita akan mencapai kebahagiaan kita bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, seterusnya kita pergi pada perbincangan asal kita, iaitu dalam aspek falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah. Okey, dalam aspek ini, setiap insan haruslah mempunyai dua perkara, iaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Seperti yang kita tahu, daripada kecil kita dah belajar, rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Okey, rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu 1 hari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Manakala rukun iman pula adalah kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada malaikat, kepercayaan kita kepada kitab, kepercayaan kita kepada Rasul, kepercayaan kita pada hari kiamat dan juga kepercayaan kita kepada qada dan qadar. Kedua asas ini akan menjadi kepercayaan sebagai perkara pertama yang mesti berlaku. Dalam syahadah pun kita dah bersetuju bahawa Allah yang berhak kita sembah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Demikian juga tanpa percaya kepada Tuhan kita, kepercayaan terhadap apa yang diciptanya tidak dapat dipastikan. Kajian ini mempunyai dua objektif kajian, di mana objektif kajian yang pertama adalah untuk menerangkan kepentingan falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah umat Islam di Malaysia. Dan objektif kajian yang kedua adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kerosakan akidah umat Islam di Malaysia. Di mana objektif kajian ini merupakan tujuan utama untuk menghuraikan isi di dalam hasil kajian kami. Hasil kajian ini, kita mendapati bahawa kepentingan falsafah pendidikan Islam ini adalah sangat perlu. Yang pertama, pendidikan yang berasaskan Al-Quran. Sejak kecil lagi kita diterapkan dalam didikan agama, tidak kira di sekolah maupun di rumah. Didikan agama adalah tepat dan benar. Mengapa? Kerana didikan agama adalah berpandukan Al-Quran. Dan seperti yang kita tahu, bahawa Al-Quran adalah kitab yang telah disampaikan oleh wahyu untuk tujuan panduan hidup umat Islam. Sebagai salah satu contoh pendidikan Islam yang diterapkan dalam rukun Islam, iaitu rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan ini mempunyai asbab tersendiri. Rukun ini mengajar kita untuk sentiasa bersabar, menjaga kesihatan dan menahan diri daripada nafsu. Kepentingan yang kedua adalah fahaman sekularisme yang asing dan bertentangan dengan agama Islam. Fahaman sekularisme ini adalah kebebasan dalam memilih agama. Tetapi kita sebagai umat Islam perlulah bertunjangkan dengan akidah Allah SWT. Sekularisme pada hari ini telah masuk sedikit demi sedikit dalam agama Islam. Ini juga menyebabkan berlakunya kesalahfahaman dalam agama Islam. Jelaslah bahawa betapa pentingnya pendidikan Islam untuk diterapkan dalam diri kita. Dan kita kenalah berpandukan dengan agama, Al-Quran dan hadis untuk mengelakkan daripada fahaman sekularisme. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazmi Muhammad Nazri akan meneruskan tentang kepentingan falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah umat Islam di Malaysia. Jadi seterusnya adalah agama merupakan asas dalam pembentukan akhlak manusia, di mana di muka bumi ini terdapat pelbagai jenis agama dan bangsa yang menitik beratkan akhlak yang elok dalam setiap diri sendiri. Jadi tidak kisah jika agama dan bangsa itu berlainan, namun
akhlak yang elok seharusnya berada di dalam setiap diri sendiri. Yang seterusnya adalah pendidikan akhlak yang berteraskan akidah dan nilai agama yang lebih sempurna akan menjamin melahirkan insan yang berkualiti, di mana setiap orang yang beriman itu dituntut untuk mencontohi sifat-sifat yang terpuji. Ini kerana agama Islam amat menitik beratkan tentang keindahan akidah. Disebabkan itu, antara sebab Nabi SAW diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan keindahan akidah. Hal ini disebut berdasarkan hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak." Di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengakui bahawa kekasihnya Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang terbaik untuk diikuti sebagaimana firman-Nya, "Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik." Jadi kita sebagai umat Islam haruslah mencontohi Rasulullah SAW supaya menjadi insan yang berkualiti dan lebih sempurna. Selain itu juga, ia menghakis nilai moral atau akhlak umat manusia termasuk orang Islam, di mana jika tidak dipentingkan falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah, maka nilai moral atau akhlak itu akan terhakis. Dan yang terakhir, ia mementingkan nilai yang tiada hubungan dengan alam rohani atau akhirat. Maksudnya, jika falsafah pendidikan Islam dalam segi akidah itu tidak dipentingkan, maka hubungan antara alam rohani atau akhirat tiada nilainya. Jadi kita umat Islam seharusnya memperbaiki akidah dan memupuk akhlak di dalam diri sendiri. Bercakap tentang akidah ni sebenarnya datang dari perkataan Arab iaitu aqadah yang bermaksud simpulan tali yang kuat. Akidah ni boleh ditakrifkan sebagai kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu pegangan tanpa sebarang keraguan. Dan akidah yang sebenar-benarnya hanya terdapat dalam agama Islam. Akidah Islam ni bermaksud keyakinan ataupun kepercayaan serta keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah ni merupakan sebagai benteng bagi seorang mukmin daripada perkara-perkara yang boleh mempengaruhi kesucian akidah tauhid. 3 perkara yang boleh menyebabkan kerosakan akidah ni berlaku. Pertama, melalui niat ataupun iktikad. Benda ni boleh terjadi bila ada niat untuk keluar daripada agama Islam ataupun bila kita meragui rukun iman dan juga rukun Islam atau bila adanya rasa untuk mengharapkan pertolongan dari perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah melalui perkataan. Perkataan ni boleh terjadi bila kita mengucapkan perkara-perkara yang bertentangan daripada syariat Islam ataupun bila kita mengeluarkan perkataan yang boleh menghina Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, Al-Quran dan sebagainya, atau bila kita menukarkan hukum hakam dosa pahala dan mengeluarkan hadis-hadis palsu. Yang ketiga adalah melalui perbuatan. Perbuatan ini boleh terjadi bila kita melakukan perkara-perkara syirik ataupun perkara-perkara yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, atau bila kita berterusan meninggalkan perkara-perkara wajib seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya, ataupun bila kita memakai lambang-lambang daripada agama dan kepercayaan lain. Antara faktor yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah ni adalah yang pertama, jahil terhadap prinsip-prinsip akidah. Puncanya daripada kurang didikan agama atau sikap tidak mahu mempelajarinya sehingga menyebabkan kita tidak tahu membezakan yang mana yang benar ataupun yang mana yang batil. Yang kedua adalah dari pengaruh media massa barat. Benda ni boleh terjadi sebab mereka sentiasa memaparkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan kita ni mudah terikut-ikut ataupun terpengaruh dengan budaya mereka. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Contohnya melalui lagu-lagu seperti lagu-lagu yang melalaikan dan mempunyai pujian-pujian terhadap perkara yang bertentangan daripada agama Islam. Seterusnya adalah mungkin kita masih terikut-ikut ataupun masih mengamalkan dan taksub dengan ajaran nenek moyang kita dulu. Benda ni kita tak sedar tapi masih berlaku dalam realiti sekarang. Seperti masih ada pendinding untuk keluarga dan sebagainya. Benda ni adalah perkara syirik kerana kita mengharapkan pertolongan daripada perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hadisa binti Hanafi dan saya daripada AD 2412A. So, bagi kesimpulan daripada falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah,
Banyak pengetahuan yang diperolehi daripada falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah, antaranya faktor yang mempengaruhi kerosakan akidah umat Islam di Malaysia dan juga kepentingan falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah umat Islam di Malaysia. Melalui kajian lisan ini dapat diberi penekanan iaitu masyarakat Islam berpotensi untuk memikul tugas sebagai hamba Allah. Selain itu, perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi rohani, intelek, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kesimpulannya, falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan dan bertanggungjawab serta memberi sumbangan terhadap keharmonian umat Islam di Malaysia.